Chapter 1055 adalah chapter yang sangat menakjubkan, sangat dahsyat. Boleh kata antara yang terbaik dalam arc Wano ni. Mana taknya banyak gila benda berlaku dalam chapter yang sama. Of course kita ada part yang paling hype, iaitu kita dapat melihat sedikit demi sedikit kekuatan yang ditunjukkan oleh Yonko, favourite ramai termasuk aku, iaitu Akagami no Shank apabila dia mengeluarkan Haushoku hakinya terhadap seorang Admiral, yang mana Admiral Green Bull terus angkat tangan, terus cabut lari daripada bumi Wano. Tapi apa yang aku nak borak dalam video kali ini bukan berkaitan dengan Shanks, sebab semua orang dah borak pasal Shanks. Kita dikaburi dengan hype Shanks ni sampai kita terlupa part yang sangat penting dalam chapter ini, iaitu perbualan antara Kozuki Sukiyaki dengan Trafalgar Law dan juga Nico Robin. Dalam part inilah Sukiyaki ada cerita sikit tentang sejarah Wano dan juga ancient weapon Pluton itu sendiri. Jadi dalam video kali ini aku akan bongkarkan apa itu ancient weapon Pluton. Okey? Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang like. Jom layan video kali ini. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. First of all, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 4050 subscribers yang dah pun subscribe ke channel ni, channel WeBro. Aku dah buat lebih kurang 2 tahun channel ni, start hujung tahun 2020. So almost 2 years lah kan. Dulu buat berdua, sekarang dah tinggal seorang. Dulu borak pasal banyak anime, movie, series. Sekarang dah borak pasal One Piece je. Tak kisahlah kepada semua yang dah support aku daripada semalam ke, daripada minggu lepas ke, daripada tahun lepas ke. I just want to say thank you so much, and teruskan support WeBro lah sampai ke hujungnya. Okay, so macam apa yang korang dah tengok intro tadi, hari ini kita ada topik yang sangat menarik, which is aku nak borakkan pasal apa itu ancient weapon Pluton dan juga sejarah pembentukan Wano Kuni. Okey, dalam chapter ni kita dapat informasi terbaru pasal Wano daripada Kozuki Sukiyaki, yang mana dia bagi tahu dekat Robin dan Law yang Wano ni dulu sebenarnya ada old Wano dan juga sekarang ni ada new Wano. Okey, so Wano waktu zaman dulu, ini 800 tahun dulu punya cerita, adalah sama macam kepulauan-kepulauan yang lain. Maknanya nak masuk Wano ni tak perlu naik air terjun pun, tak perlu nak bersusah payah pun. Sama macam pulau lain, just naik kapal, berhenti kat tepi pantai, tahu-tahu dah sampai pulau tu. Wano dulu macam tu. Dalam chapter 967, sewaktu Roger Pirate sampai ke Laugh Tale, Kozuki Oden ada tulis dekat jurnal dia. Dia kata apa? Yang Wano satu ketika dahulu adalah connected to the world. Wano 800 tahun yang lalu terbuka kepada seluruh dunia. Sebab itulah sebelum Oden mati, dia ada sampaikan wasiat kepada Red Scabbards, which is to open the Wano border. Which is kita belajarlah dalam chapter ni kenapa Oden nak buka border Wano. So 800 tahun dahulu Wano sama macam pulau-pulau lain, and then Void Century happen. Dalam Void Century ni kita boleh rumuskanlah yang The Great Kingdom, pihak yang baik dah kalah dengan pihak yang jahat, iaitu World Government. So Wano pula adalah ally kepada Great Kingdom, sama macam Alabasta. So ada someone ataupun ada satu entity ataupun ada satu kumpulan yang telah memerintahkan untuk memasang wall di sekeliling Wano. Okey, memasang dinding-dinding yang tinggi, yang besar untuk menutupi Wano. Which is bila dia tutup wall tu, air hujan yang turun daripada langit, dia membuatkan Wano yang lama ni bertakung lah. Air ni tak boleh keluar sebab dah ada wall tu. So lama kelamaan, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, akhirnya Wano yang lama ni tenggelam. Dan bila air makin lama makin meningkat, akhirnya membentuk Wano yang baru di belah atas. Okey, so sebab itulah dekat awal-awal Wano, Sanji ada bagi tahu dekat kita yang dia pelik macam mana ikan koi boleh berenang-renang dekat Wano ni, padahal ini air lautan. Macam mana dia boleh hidup kan? Ikan koi tak duduk kat air lautan. So kita dapat jawapan tu chapter kali ni, yang mana air tu bukan air laut, air tu adalah air hujan yang turun, air yang memang bertakung dekat situlah. So
Sebab itulah ikan koi memang ada dekat Wano ni, sebab tu bukan dekat laut pun. So dalam chapter ni kita nampak sendiri the old Wano yang mana dia punya bangunan-bangunan tu masih dalam keadaan biasa, masih dalam keadaan okey walaupun dah ditenggelamkan. Which is kita boleh dapat kesimpulan kat sini sebab air laut hakisan dia lagi kuat, corrosion dia punya rust tu lagi senang nak karatkan. Tapi dekat air yang biasa, which is apa yang terjadi dekat old Wano ni, sebab itulah bangunan-bangunan tu belum runtuh, bangunan tu masih okey. Okey, itu cerita pasal Wano baru dan juga Wano lama. Now kita pergi kepada teori yang mana 100% bukan daripada aku ada tengok banyak video, tapi video yang paling menarik untuk teori Wano dan juga Pluton ini adalah datang daripada O'Hara, Library of O'Hara. Bukan O'Hara yang selalu tu, tapi Library of O'Hara ataupun nama sebenarnya Arthur. Okey, so Arthur buat satu teori yang mana Wano yang kita lihat sekarang ni, okey, kita ada Kuri, Udon, Flower Capital and so on, itu sebenarnya adalah kumpulan daripada pulau-pulau di tempat lain, specifically daripada Grand Line. Maknanya Wano sekarang ni yang kita nampak ada pulau banyak-banyak tu yang dikumpul dalam satu bulatan tu, sebenarnya O'Hara kata dia adalah kumpulan pulau-pulau dari Grand Line. Okey, apa bukti dia? Kalau kita perasan, pulau ataupun negeri-negeri dalam Wano ni, diorang ada climate yang berbeza, ada cuaca yang berbeza, ada nature yang berbeza, ada surrounding yang berbeza, ada orang yang tak adalah berbeza pun kan. So dia nak cakap yang contohlah kita ada satu tempat ni tengah salji, tapi dekat tempat ni padang pasir, tempat sini panas, sini sejuk. Kenapa tak sama kan? So itu yang membuktikan pulau-pulau ni bukan asalnya daripada Wano, tapi asalnya daripada Grand Line dikumpulkan dekat sini. Persoalannya, siapakah yang mengumpulkan ni kan? Siapa yang ada kuasa untuk mengumpulkan pulau-pulau yang sebesar ini? O'Hara kata jawapannya adalah Oz ataupun Ancient Giants. Untuk sesiapa yang dah lupa, Oz ni kita dah nampak beberapa kali lah dalam cerita One Piece ni. First time ever adalah dekat arc Thriller Bark, dan Thriller Bark pun ada berkaitan dengan Wano. Kita belajar pasal Ryuma kat situ, pasal pedang dia Shusui, and then kat sini pun ada pasal pedang juga kan. And dalam arc Thriller Bark ada Oz, okay? Tapi dekat Wano kita tahu pasal Ace. Ace macam mana ada kaitan dengan Oz? Sebab Ace buatkan topi untuk Oz, yang Oz pakai, Little Oz Junior yang pakai dekat perang Marineford ku, yang dia mati tu kan, dia ada topi kan. So itu adalah topi buatan Ace, yang mana Ace belajar buat topi tu dengan Otama dekat Wano. Okey, so dekat arc Thriller Bark, walaupun Oz adalah villain yang menentang Straw Hats pada ketika itu, Oz ni ada sejarah dia, okey, yang mana berberatus tahun yang lalu Oz ni dikenali sebagai country pula ataupun kontinen pula, yang mana dia boleh menarik pulau-pulau yang ada, negara-negara yang ada. Jadi logiklah keluar teori pasal Oz ni, yang mana dia boleh menarik pulau-pulau daripada Grand Line and then membentuk kepulauan Wano. Antara hint yang sangat besar yang berkaitan dengan Oz dan Wano ni adalah Onigashima itu sendiri. Kita nampak kan tu kepala tengkorak besar nak mampus. So boleh jadi itu adalah kepala tengkorak moyang Oz pada ketika dahulu, yang mana merupakan Ancient Giant. So ini pasal teori pertama yang berkaitan dengan Oz. Okey, teori kedua lebih menarik sebab kita nak membincangkan tentang Ancient Weapon Pluton. Okey, apa itu Pluton? Dalam chapter ini telah pun di-reveal yang mana Kozuki Sukiyaki ada bagi tahu yang kalau Wano ini dibuka, yang mana wall-wall yang mengelilingi Wano ni diruntuhkan, ia akan release the sleeping ancient Pluton. Okey, dia akan menghidupkan Pluton, dia akan mengaktifkan Pluton. Okey, which is sekarang ni kita tertanyalah, Pluton ni apa? Benda hidup ke apa ke kan? So O'Hara ada cakap yang Pluton ni ada kaitan dengan Kozuki Momonosuke. Specifically dia ada cakap yang Pluton ni adalah Momonosuke. Tapi bila aku tengok video tu, dekat hujung-hujung tu dia macam twistkan sikit lah, bukan Momo lah, tapi Momo adalah kunci utama untuk Pluton. Okey, apa bukti utama Momo ini ada kaitan dengan Pluton adalah kita tengok dekat Ancient Weapon yang lagi satu, which is Poseidon ataupun Shirahoshi. Kita nampak sebenarnya ada persamaan antara Poseidon dan juga Pluton, antara Shirahoshi dan juga Momonosuke.
Shirahoshi boleh mendengar dan memberi arahan kepada Sea Kings yang berada di dalam lautan. Sebab itulah Shirahoshi digeruni, sebab dia ada power untuk kontrol the Sea Kings. Dalam arc Wano ni kita nampak yang Momonosuke boleh berkomunikasi dengan Zunisha. Jadi dia pun boleh kontrol Zunisha. Bahkan Zunisha ada minta kebenaran untuk dia, minta izin untuk dia, adakah nak buka Wano border ni, sampai Momo kata nanti dulu. So memang Zunisha boleh dikawal oleh Momo, umpama Sea Kings boleh dikawal oleh Shirahoshi. Persamaannya lagi satu adalah Wano dan juga Fishman Island boleh jadi adalah satu part of the ancient kingdom suatu ketika dahulu, ataupun kita boleh kata ally kepada Great Kingdom. So kalau kedua-dua kingdom ni memang ally kepada Great Kingdom, kita boleh kata yang Shirahoshi adalah royal descendant of that kingdom and Kozuki Momonosuke adalah royal descendant of Wano punya kingdom lah kan. Sama juga dengan Nefertari Vivi, okey, yang mana dia adalah royal blood for Alabasta Kingdom. Sebab itulah ada teori yang mengatakan yang Nefertari Vivi ni adalah Uranus. Tapi aku tak nak borak pasal benda tu hari ni. Hari ni aku nak borak pasal Pluton sahaja. Antara benda yang orang terlepas pandang adalah Yamato ada bagi tahu dekat Momo yang dia sangat penting. It is important for you to survive. Kenapa dalam ramai-ramai orang Yamato nak Momonosuke ni hidup? Sebab Yamato dah baca jurnal Oden. Oden mesti ada tulis pasal Pluton dekat situ. Sebab itulah bila Zunisha minta Wano untuk dibuka kepada Momonosuke, Momonosuke kata jangan, belum lagi. Sebab tu aku rasa Momo dah baca dah pun jurnal Oden. Sebab itulah dia tahu pasal opening Wano border ni akan release Pluton. At the same time dia akan melemahkan Wano sebab wall-wall yang mengelilingi Wano telah pun diruntuhkan. Yamato juga ada tambah lagi yang mana dia cakap you are the one that will guide to the dawn of the world. Okay, Dawn of the World ni adalah satu tema yang sangat besar, sangat penting dalam One Piece, dan Yamato kata Momonosuke memainkan peranan besar untuk Dawn of the World, which is aku rasa ancient weapon Pluton ke Poseidon ke Uranus ke penting untuk Dawn of the World. So konklusinya dekat sini Shirahoshi tu bukanlah weaponnya, dia adalah kunci kepada weapon iaitu Sea Kings. Dia boleh memberikan arahan kepada Sea Kings. So sama macam Momonosuke, dia bukanlah Pluton secara spesifik, tapi dia adalah kunci untuk Pluton. Dialah yang akan menghidupkan Pluton dan dia jugalah yang boleh memberi arahan kepada Pluton. So itulah pasal Pluton ni, which is sangat menarik bila kita kait dengan Momo, bila kita kait dengan Shirahoshi. So aku rasa teori Library of Ohara ni memang sangat-sangat padu. Aku suka compare dengan teori-teori lain. Kalau korang berminat nak tengok video Library of Ohara ni, aku akan letak dekat komen. Okay, itu saja video aku. By the way, lupa cakap, hari tu aku ada buat teori pasal analisis dan penjelasan teori Ohara. Dalam video tu aku ada cakap something. Okey, korang tengok video ni apa yang aku cakap. Belum habis, kita masih tunggu climax conclusion pada pertempuran dalam arc Wano ni. Tapi kita lupa arc Wano ni sebenarnya bukanlah action dan hype semata-mata. Sedikit demi sedikit Oda tease dekat kita tentang rahsia yang ada dalam arc Wano ni. Kenapa arc Wano ni begitu special? Kenapa Kaido nak sangat Wano ni? 20 tahun dia duduk dekat Wano. Kenapa? Dalam flashback Goldie Roger, sewaktu Roger nampak harta itu sendiri, Kozuki Oden cakap, suatu ketika dahulu 800 tahun yang lalu Wano itu terbuka kepada seluruh dunia. Hari ini Wano itu tertutup, Wano itu dijaga, Wano itu tidak diketahui oleh orang luar. Kenapa dan mengapa? Pasti ada rahsia di sebalik Wano. Dan hari ini aku akan bongkarkan rahsia terbesar Wano Kuni. Stay tuned. Okay, so aku rasa dalam chapter ni kita dah dapat jawapannya lah. Mungkin dapat jawapan tu tak penuh, tapi dah tahulah kenapa Wano tu perlu dibuka. Kenapalah Oden beria sangat nak buka Order Wano ni, which is to release the Pluton, which is to release the ancient weapon, which is an important factor untuk Dawn of the World. Itu saja guys video aku kali ni. Kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.